Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Muhda wa Imamil Mujtaba wa Rasulina al-Murtada wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil min al-imam al-hafiz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Alhamdulillah. Pertama, merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah yang begitu banyak, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan syukur alhamdulillah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita untuk kita melaksanakan tanggungjawab dengan umur yang masih dikurniakan oleh Allah, tanggungjawab pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanggungjawab untuk menyampaikan Islam pada masyarakat. Dan alhamdulillah malam ini dapat sekali lagi kita bersama, terutama sekali untuk ahli-ahli jamaah Surau Bandar Puteri Kelang. Mudah-mudahan dapat sampai mesej dan dapat sampai maklumat, sedikit maklumat ilmu yang saya cuba sampaikan melalui kitab Madza ya'ni fi intima'il Islam. Apa erti saya menganut Islam? Dan
dalam kuliah saya di Surau Bandar Puteri, kita telah sampai kepada tajuk saya mestilah Muslim di sudut akhlak, ataupun saya mestilah berakhlak dengan akhlak Islam. Dan kita sampai kepada tajuk ataupun perkara yang ke-9, akhlak yang ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bersifat dengan rendah diri. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam tajuk ini Fathiyakan melalui Sahibul Alamah Dr. Fathiyakan melalui kitabnya Maza Ya'ni fi Intima'il Islam menyebut seseorang Muslim mestilah bersifat tawaduk ataupun merendah diri, khususnya terhadap saudara-saudaranya yang Muslim, dengan cara tidak membezakan dalam memberikan layanan, sama ada yang miskin maupun yang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat takabur, membanggakan diri. Baginda bersabda yang bermaksud tidak akan memasuki syurga sesiapa yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur, walaupun sebesar biji zarah. Di dalam hadis kursi, Allah berfirman yang bermaksud, kemuliaan itu ialah pakaianku, dan membesar diri itu ialah selendangku. Sesiapa yang cuba merebut salah satu dari kedua-duanya, pasti aku akan menyiksanya. Baik. Dalam tajuk bersifat rendah diri, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah menyebut bahawa bersifat rendah diri, azillatun 'alal mu'minin, a'izzatun 'alal kafirin. Kita bersifat merendah diri sesama muslim, tetapi waktu yang sama kena menunjukkan izzah, kehebatan, kebanggaan kita dengan Islam, dengan iman kepada orang-orang yang kafir, terutama kepada golongan-golongan yang menentang Islam. Sebab itu sifat merendah diri ini ialah sifat yang mesti ada pada setiap muslim, khususnya kepada sesama muslim. Kerana sebenarnya sesama muslim itu di sisi Allah adalah sama, dan tidak boleh berlaku perbezaan di dalam memberikan layanan kerana soal taraf, kerana soal perbezaan kaya ataupun miskin, ataupun perbezaan dari sudut warna kulit dan sebagainya. Bahkan Islam sendiri melarang sesama muslim daripada mencela, mencaci. Kerana kita perlu melihat bahawa kehidupan seorang muslim yang lain mesti dalam keadaan yang baik melalui pandangan mata kita. Bahkan kita melihat mereka itu dalam kacamata kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang nak mengajak mereka kepada kebaikan. Justru bersifat merendah diri ini jangan sampai kita menunjukkan kesombongan ataupun menunjukkan izzah kepada sesama
Muslim ataupun bersifat meninggi diri sesama Muslim. Ini kerana yang penting dalam kehidupan kita ni ialah Allah menilai kita, amalan kita ini di akhir daripada kehidupan. Kita tidak tahu bagaimana kesudahan kehidupan kita. Kita tak tahu bagaimana akhirnya kehidupan kita. Bagi seorang yang kaya, mungkin hari ini dia kaya, tapi belum tentu lagi pada tahun hadapan, belum tentu lagi pada esok hari, belum tentu lagi pada masa yang akan datang, apatah lagi pada masa dia mengakhirkan kehidupan. Ada orang yang dulunya kaya, akhirnya miskin. Ada orang yang dulunya miskin, matinya juga miskin. Ada orang yang dulunya miskin, matinya dalam keadaan dia kaya. Maka yang paling penting ialah bukan soal kaya miskin, tetapi bagaimana kita mengakhirkan kehidupan. Innamal a'malu bil khawatim. Nabi menyebut, hanya saja amalan itu dinilai oleh Allah ialah bagaimana kita mengakhirkan kehidupan. Sebab itu kita kena sentiasa berbuat baik sesama manusia. Kena sentiasa berbuat baik kepada sesama Muslim. Kena sentiasa berbuat baik dengan menghilangkan, membuang segala sifat-sifat takabur, sifat-sifat meninggi diri, dengan merasakan dirinya itu lebih baik daripada orang lain, Muslim yang lain. Sifat ini mesti kita hilang. Kerana sebagaimana kita sebut, kita tidak tahu bagaimana pengakhiran kehidupan kita. Maka pandangan mata seorang Muslim kepada Muslim yang baik, mereka itu yang lain, mereka itu adalah saudara kita. Yang sesama Muslim mesti kuat memperkuat sesama Muslim, mesti sentiasa hidup dalam suasana tazkirah, dalam suasana pesan berpesan kepada kebaikan, pesan berpesan kepada kesabaran. Itu bersifat merendah diri. Sebab itu apapun perlakuan bagi seorang Muslim kepada Muslim yang lain, jangan sampai ada dalam hatinya itu ada rasa takabur, ada rasa kibria dipanggil. Kerana kibria ataupun membesar diri itu, Allah kata dalam hadis kursi, ridai, dia adalah selendangku. Dia adalah selendangku. Maka sesiapa yang merebut selendang Allah, maka pasti Allah akan menyiksa mereka, terutama di hari akhirat. Baik. Kemudian tajuk yang ke-10, iaitulah menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Menjauhi sangka buruk dan mengumpat. Kata Fathiyakan, Dr. Al-Alamah Dr. Fathiyakan dalam bukunya Maza Ya'ni fi Intimal Islam, katanya, menjauhi sangka buruk, mengumpat dan mengintai-intai keburukan orang lain. Oleh itu seseorang itu mestilah menjauhi sifat-sifat ini kerana mematuhi firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 112. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, yakni supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa.
Dan janganlah kamu mengintip ataupun mengintai ataupun mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Mengasihani. Baik. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya menjauhi daripada sifat sangka buruk ataupun menyangka-nyangka. Kita buat sangkaan. Sebab sangkaan ini adalah persepsi. Sangkaan ini adalah melalui sesuatu yang tidak hakiki, yang tidak hakikat. Sangkaan itu hanyalah permainan dalam hati. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala, sebahagian besar daripada sangkaan itu adalah dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebahagian besar daripada sangkaan itu akan melibatkan dalam perkara-perkara dosa. Sebab kita tidak boleh hidup dengan sangkaan. Kita mesti hidup dengan kepastian. Bahkan lebih teruk lagi ialah mentafsirkan sesuatu daripada sangkaan. Mentafsirkan sesuatu daripada sangkaan. Kita buat sangkaan buruk kepada orang lain. Kita menyangka perkara-perkara yang buruk, padahal itu adalah sangkaan. Sebab itu berlakunya musibah, pergaduhan, berlakunya pertengkaran, berlakunya khilaf antara manusia kerana kebanyakannya ialah kerana sangkaan. Kerana sangkaan. Terutama ialah sangkaan-sangkaan yang buruk, sangkaan-sangkaan yang jahat. Kemudian dia mentafsirkan daripada sangkaan. Yang lebih teruk lagi ialah selepas daripada pentafsiran kepada sangkaan, maka disebarkan menjadi satu berita daripada sangkaan. Dia sudah menjadi satu yang disebut sebagai fitnah di dalam kehidupan. Maka sebab itu, bermula daripada sangkaan itulah Allah kata sebahagian besar daripada sangkaan itu adalah dosa. Sebab itu orang mukmin jangan hidup di atas sangkaan. Orang mukmin mestilah hidup di atas kepastian. Kalau tidak ada kepastian, maka jangan kita membuat sangkaan-sangkaan. Kerana Allah SWT sebut, sebahagian besar sangkaan itu adalah terlibat dalam perkara-perkara yang dosa. Kemudian, yang kedua, Allah SWT sebut, larangan Allah ialah jangan kamu mengintai, mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Sebab bila kita mencari keaiban orang, kesalahan orang, apakah sebenarnya kita ini menjadi manusia yang bersih? Apakah sebenarnya kita ini tidak berdosa? Apakah kita ini sebenarnya tidak ada keaiban? Sebab itu keaiban ini kalau Allah dedahkan kita, dosa-dosa yang dilakukan ini kalau Allah dedahkan, maka kita sendiri rasa tak layak, malu untuk menghadapi manusia di muka bumi. Maka begitulah sifat ini Allah larang kepada sesama muslim. Sehingga Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, kalau Allah kehendaki untuk kamu menjaga keaiban kamu, maka seorang mukmin itu mesti menjaga keaiban sesama mereka. Di hari akhirat tentunya kita menghendaki supaya Allah Subhanahu wa taala menutup keaiban kita. Jangan dibentang keaiban kita di hari akhirat untuk diketahui. Kerana sebahagian daripada dosa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan dalam keadaan kita bersendirian, ataupun dosa kita lakukan supaya tidak diketahui oleh orang lain, maka dosa ini Allah SWT sepatutnya akan bentang di hari akhirat, menyebabkan kita akan berasa malu dengan orang lain. Maka
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu hidup di dunia. Allahumma astur uyubina, ya Allah, kau tutuplah keaifanku. Terutama sekali di hari akhirat nanti, jangan dibentang. Ampunkan segala dosa-dosa. Maka kalau Allah hendak padam keaifan kita, dosa-dosa kita, maka kita perlulah menjaga keaifan orang lain sesama muslim. Jangan jadikan keaifan orang lain itu sebagai satu bahan dagangan untuk seolah-olah kita menjadi terbaik berbanding dengan orang lain. Jadi oleh sebab itu, ini perkara dosa yang mesti ditinggalkan. Apatah lagi dalam keadaan mengintip-ngintip dosa orang lain, kesalahan orang lain. Sedang kita sendiri tak akan suka kalau keaifan kita, kesalahan kita diintip oleh orang lain. Yang paling penting, setiap dosa ini, setiap kesalahan mesti kita urus. Dan kita mengurus dosa kita ialah dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan kita menjadikan dosa orang lain itu sebagai satu barang komoditi. Barang yang kita boleh share dengan orang lain. Barang yang kita boleh dagangkan untuk kita rasa keuntungan nama baik kita. Jadi oleh sebab itu, dalam dunia media tanpa sempadan sekarang ini, maka sangkaan ini akhirnya akan menjadi fitnah. Apabila setiap sangkaan keaifan itu diviralkan, dibaca oleh semua orang, dia akan menjadi dosa yang bertimpa-timpa kepada diri mereka. Setiap kali orang lain membaca hasil daripada fitnah, hasil daripada sangkaan, hasil daripada dosa-dosa mengaibkan orang lain, dia akan menjadi dosa kepada orang yang membawa berita. Lagi ramai orang yang akan mengetahui, lagi ramailah, lagi banyaklah dosa yang akan menimpa mereka. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersedia dengan sifat Maha Pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala bersedia dengan sifat Maha Penyayang kepada hamba. Mungkin orang yang kita sangka kita dedahkan keaifan itu adalah orang yang telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang yang telah Allah kasih kepada dia. Sedangkan kita pula mengaibkan orang yang Allah kasih. Tentunya kita akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian begitu juga mengumpat dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sesama muslim. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengumpat. Kita menceritakan keburukan orang lain sesama kita. Kita mengumpat. Jadi walaupun kadang-kadang ada orang berdalih, dia kata ini bukan mengumpat, ni cerita betul. Sebenarnya mengumpat tu cerita betul, tetapi memburukkan orang lain kalau tidak betul, itu bahattah, itu nama dia fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Sebab menceritakan keburukan orang lain, kita bersembang sesama kita tentang keburukan orang lain ataupun keburukan pihak yang ketiga, itu sebenarnya adalah merupakan satu dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perlunya kita menceritakan dosa orang lain? Mungkin untuk menimbulkan rasa kebencian. Mungkin untuk menimbulkan rasa kebencian. Walaupun di sana memang ada rukhsatul ghibah dipanggil. Rukhsah di dalam mengumpat. Rukhsatul ghibah itu sebenarnya bukan mengumpat. Tetapi kerana ada matlamat yang perlu dicapai kebaikan hasil daripada menceritakan keburukan orang lain. Umpamanya keburukan suami, seorang isteri mengadu kepada hakim, kepada mufti, hakim, itu bukan mengumpat. Seorang yang buat report polis, umpamanya, kerana apa? Kerana ada orang yang mengganggu keluarga umpamanya, ataupun orang yang datang mencuri dan kita pun sebut nama orang, itu bukan mengumpat. Pihak polis tak boleh kata kamu jangan mengumpat di balai polis, tak boleh. Itu bukan nama mengumpat. Itu rukhsatul ghibah yang dibenarkan.
Begitu juga menyebut tentang masalah keluarga, suami umpamanya, isteri di hadapan qadi untuk minta penyelesaian qadi, itu bukan mengumpat. Itu bukan mengumpat. Ataupun begitu juga seorang yang ditakuti kezaliman. Ma'ruf dalam satu kampung, budak ni memang budak yang mungkin tak berapa betul ke, ataupun mungkin ma'ruf satu kampung dia ni budak dadah ke, memang selalu curi sedekah orang, kadang siang-siang curi kelapa sawit orang apa semua dah tahu dah. Maka diceritakan itu ialah untuk mencari penyelesaian terhadap masalah. Maka itu tetapi menceritakan itu mestilah kepada orang lain untuk mengelak daripada terlibat dalam perkara-perkara yang dizalimi oleh orang tersebut. Jadi oleh sebab itu bukan disebut sebagai mengumpat. Mengumpat ini kita menceritakan keburukan orang lain, tak ada matlamat apa-apa, untuk seronok telinga mendengar, untuk mencari pengaruh supaya orang mandang kita hebat daripada dia, merendah-rendahkan dia. Maka oleh sebab itu ini perkara yang dilarang. Sebab apa? Mungkin Allah telah ampunkan dosa. Kita baru mula nak ceritakan keburukan, padahal Allah telah ampunkan awal-awal dosa dia. Baik. Kemudian firman Allah lagi dalam surah Ahzab ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Yang bermaksud, dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Ini orang kata dosa kering. Sengaja mencari, menempah kecelakaan, menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan, dengan perbuatan yang tidak betul, yang tidak betul, maka dia telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Sama ada melalui perkataan, termasuklah perkataan ini bukan sahaja mulut, tetapi apa sahaja bentuk tulisan yang kita buat, melalui WhatsApp, melalui Twitter, melalui Instagram, ini sebenarnya lahir daripada perkataan kita. Dia adalah mulut kita. Dia adalah mulut. Sebab itu mulut ini yang membawa banyak birasa dalam kehidupan kita. Hasan Al-Basri menasihatkan kita supaya apa? Letakkan mulut kamu di belakang hati kamu. Maknanya, sebelum daripada kita bercakap, kita mesti berfikir terlebih dahulu. Apa kesan perkataan yang akan kita keluarkan? Apa kesan? Dan kesan itu mestilah merujuk kepada persoalan dosa pahala, syurga dan neraka. Itu mesti pertimbangan yang kita gunakan untuk kita menggunakan setiap perkataan. Kalau tidak, lebih baik kita diam. Sabda Nabi SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik ataupun dia diam saja. Diam itu menyelesai banyak masalah daripada bercakap dalam perkara-perkara yang dosa. Itu menyakiti hati ataupun menyakiti orang-orang beriman yang lain dengan mulut, apatah lagi dengan perbuatan, dengan berdendam, dengan mengambil barang, berdengki, ataupun dia memukul ataupun khianat dengan cara-cara yang memang dengan kejahatan, dengan kezaliman, apa sahaja.
Itu semua adalah kerja-kerja yang Allah SWT larang. Padahal sesama mukmin itu mestilah melakukan kebaikan. Walaupun mungkin pada pandangan kita secara peribadi bahawa dia bukan orang yang baik. Mungkin kita ada rasa begitu, dia adalah bukan orang yang baik. Tapi kerana dia mukmin, kita mesti berbuat baik. Bahkan kalau tidak mukmin pun kita diperintahkan untuk buat baik kepada dia. Mungkin dengan kebaikan itu dia akan jadi baik. Dan sebagaimana yang saya sebut, sebab kita tak tahu bagaimana pengakhiran kehidupan dia. Kita pun sendiri tak tahu bagaimana pengakhiran kehidupan kita. Kita pun tidak tahu. Kerana Allah menilai kehidupan kita ini di hujung hayat kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu Allah nilai di hujung daripada umur kita. Maka sebab itu kita kena berbuat baik. Berbuat baik. Apatah lagi tuan-tuan sekalian, berbuat baik kepada sesama, bersama rahim dipanggil. Iaitulah mereka-mereka yang ada hubungan satu rahim. Rahim ni disebut silaturrahim. Itu maknanya ialah keluarga dalam lingkungan yang ada hubungan rahim. Rahim ni tempat letaknya bayi dalam perut. Jadi tempat itu nama dia rahim. Jadi silaturrahim ni ialah satu hubungan baik sesama keluarga. Ada silaturrahim sesama keluarga. Itu mentelahan lagi. Kalaulah dalam kehidupan ini tiba-tiba tidak buat baik kepada ibu umpamanya, jangan diharap orang ini akan berbuat baik dengan orang lain. Kalau dengan ibunya pun dia tak boleh buat baik, apatah lagi dengan orang lain. Maka itu daripada surah Ahzab ayat 58. Dan yang terakhir ialah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, wahai golongan yang beriman dengan lidahnya sahaja, sedang iman belum memasuki hatinya, janganlah kamu mengumpat orang Islam yang lain, dan janganlah kamu mengintai-intai keburukan mereka, kerana sesiapa yang mengintai-intai keburukan saudaranya, Allah akan membongkar keburukannya sekalipun ia berada di dalam rumah. Sebab itu, kalau kita hendak supaya Allah jaga keaifan kita, jaga keburukan kita, tidak terdedah pada yang lain, kita juga kena menjaga keaifan, keburukan orang lain. Jangan kita dedah. Jangan kita. Sebab itu bila kita memandang diri kita, kita pandanglah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Bila kita pandang orang lain, pandanglah dengan segala kelebihan yang ada kepadanya. Supaya apa? Supaya kita jadi manusia yang tahu berbuat baik kepada sesama orang lain, dan kita tahu bersyukur di mana letaknya diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sekadar yang dapat saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah ada ruang masa kita akan bersama lagi dalam kuliah yang akan datang, terutamanya melalui ahli-ahli jamaah daripada Bandar Puteri Kelang. Kerana saya mengajar kitab ini di Bandar Puteri Kelang, dan begitu juga dulu saya mengajar juga kitab ini di Masjid Pancang Perdana, supaya dapat dimanfaatkan dan mudah-mudahan mendatangkan petunjuk kebaikan, keberkatan kepada kita semua. Saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan kepada sekalian pendengar, sama ada yang sedang mendengar ataupun yang akan mendengar, yang akan datang. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita dan berkati kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya musabbibal asbab wa ya sami'al aswat,
ويا فاتح الأبواب ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات استجب اللهم دعانا يا رب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pengakhiran hidup yang baik. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami sebagai penyejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami dan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seramai mana kami yang mendengar ini, yang mengikuti, yang bersama, kurniakanlah kebaikan kepada kami waktu di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kurniakanlah kebaikan kepada kami di hari akhirat nanti. Wa qina adzabannar. Dan tolonglah ya Allah, selamatkan kami daripada api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa